Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua anak murid yang dikasihi. Okey, hari ini masih lagi KVS pembuatan roti untuk C03 penyediaan donat. Okey, so kita sambung lagi pembelajaran secara maya melalui sesi PDPR kita hari ini. Okey. Okey, hari ini kita akan mula dengan aktiviti kerja yang baru yang ketiga. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang keperluan penyediaan donat, kemudian kita dah belajar tentang mise en place untuk donat. Okey, kita belajar peralatan, kita belajar perkakas dan juga kita belajar bahan. Dan hari ini kita dah masuk aktiviti kerja yang ketiga iaitu melaksanakan penyediaan donat. Okey, dah dekat dah kita ni dengan aktiviti amali. Okey. So, untuk hari ini, fokus kita dalam pembelajaran kali ini adalah untuk mengenal pasti kaedah mengadun dough donat. Okey, kaedah mengadun dough donat sebenarnya ada 3. Kita akan fokus kepada kaedah mengadun dough terus. Okey, kita fokus yang itu saja hari ini. Okey, seperti yang cikgu kata, kaedah mengadun dough donat ni dia ada beberapa kaedah dan yang perlu dipelajari oleh anak-anak murid cikgu hanya 2 sahaja, iaitu kaedah mengadun dough terus dan satu lagi adalah kaedah mengadun dough span. Okey, hari ini kita akan belajar dough terus sahaja. Kelas akan datang insya-Allah kita akan belajar tentang dough span. Okey, apa itu dough terus? Okey, kita mula belajar. Okey, mengadun dough donat menggunakan kaedah terus adalah kaedah paling mudah kerana terdiri daripada satu langkah sahaja. Okey. So dough terus ataupun straight dough method adalah kaedah yang paling mudah. Okey. So ramai yang gunakan kaedah ini sebab dia paling mudah lah kan. Bila paling mudah maksudnya dia lebih cepat. Okey. Satu langkah saja kita adun semua itu sekali. Okey, semua bahan akan dicampurkan ke dalam mangkuk pengadun dan dikacau sekaligus. Itu yang kita kata terus. Okey, straight dough method. Okey. Untuk mengelakkan yeast tidak bercampur dengan sekata di dalam adunan adalah digalakkan agar campuran yeast dibuat secara berasingan menggunakan sedikit air. Maksudnya ada juga orang yang dia akan bancuh dulu yeast dengan air di luar sebelum dia campur dalam adunan. Okey, itu adalah pilihan. Tapi kalau tak nak, kita nak masuk sekaligus dalam adunan semua tu, yeast bercampur sekali dengan semua bahan lain, pun tak ada masalah. Masih lagi dipanggil sebagai kaedah mengadun dough terus. Tak ada masalah. Cuma kita bimbang yeast itu dia tidak bercampur dengan sekata. Sebab yeast ni kita guna sikit saja dan yeast yang sedikit ni kita nak dia bertindak balas kepada keseluruhan bahan lain. Jadi kita takut ada bahagian-bahagian bahan lain ataupun tepung adunan tak kena yeast tu. Jadi ada orang dia takut benda tu jadi dia bancuh dulu. Tapi kalau tak nak pun tak ada masalah, campur saja yeast sekaligus. Okey. Dan semua bahan dimasukkan sekaligus dan diadun hingga tahap optimum. Okey. Tahap optimum tu macam mana? Maksudnya sampailah dough itu kenyal ataupun jadi elastik. Elastik tu macam mana? Kalau kita tarik adunan tu, bila kita tarik dia tak koyak. Okay, kita boleh tarik sampai kita boleh nampak macam dia teregang dengan sempurna. Maksudnya dia dah optimum. Okay? Dan selepas dia dah mencapai tahap itu, kita akan keluarkan dough dan difermentasi lebih kurang 2 jam setengah. Okay, 2 jam setengah. Sebenarnya masa ini, fermentasi ini dia tak semestinya 2 jam setengah, mungkin lebih lama ataupun mungkin lebih singkat masanya. Okay? Kalau tak ingat, cikgu nak ingatkan semula lah apa itu fermentasi. Fermentasi ni adalah proses penampaian ataupun proses kita merehatkan dough supaya dough ni dia akan jadi kembang, saiznya akan jadi lebih banyak. Macam mana boleh berlaku fermentasi?
Itu adalah disebabkan oleh kuasa yang ada pada yeast. Okay? Yeast tu adalah sejenis bakteria, sejenis mikroorganisma yang hidup. Okay? Yeast tu hidup sebenarnya, sebab tu kita kena pilih yeast. Jangan pilih yeast yang dah mati. Okay? Kita nak yeast tu masih hidup, dan yeast itulah yang akan menjadikan ataupun menjayakan proses fermentasi, iaitu dough itu dibiarkan mengembang. Kalau dekat sini, cikgu tulis dekat sini nota 2 jam setengah. Okay? 2 jam setengah maksudnya 1 jam 60 minit, 150 minit. Okay? Ini bergantung kepada dough. Dan kadang-kadang ada yang cepat, kadang-kadang ada lambat. Macam cikgu kata, bergantung kepada berapa banyak yeast yang kita guna dalam dough itu, dan juga berapa suhu. Okay? Kalau panas, dia cepatlah fermentasi itu berlaku. Kalau suhu kurang, suhu agak sejuk, maka fermentasi itu dia akan jadi lebih lama. Okey. Semasa proses fermentasi, semasa kita biarkan dia mengembang tu, kita rehatkan dia, dough ditumbuk 1 atau 2 kali. Okey, dough tu pula, so kita akan tumbuk. Okey. Apa tujuan tumbuk ni? Okey. So tumbuk ini adalah untuk membebaskan gas. Okey, dan juga bila kita tumbuk tu, kita nak yeast itu dia boleh pergi secara serata dalam dough. Dan juga kita tumbuk tu supaya gas karbon dioksida ataupun alkohol boleh dibebaskan. Okay, kita tak nak gas karbon dioksida. Dan sebaliknya, kita nak bila gas karbon dioksida itu keluar, alkohol keluar, oksigen masuk dalam dough. Okey, tu tujuan kita nak tumbuk 1 atau 2 kali. Okey, so untuk proses ini dia memang kena guna tenaga lah. Okey, kena guna tenaga untuk menumbuk dan juga membuat dough tu. Dan selepas itu, selepas proses fermentasi kali pertama itu berjalan lancar, kita akan bahagikan dough kepada berat tertentu. Berapa berat bergantung kepada kita nak buat besar mana, saiz macam mana. Okay? Dia ada berapa gram. Okay, kita nak dapatkan berat yang sama supaya kita punya saiz, kita punya donat nanti tu adalah sekata. Okey, dan selepas kita timbang, kita akan bentukkan dough ikut apa yang kita nak. Kita dah belajar kan? Kita ada dough cincin, kita ada dough, kita ada donat cincin, kita ada donat long john, kita ada donat pintal, dan kita ada satu apa lagi? Donat berinti. So, bergantung kepada donat bentuk macam mana, dan selepas dibentuk, dia akan jalani sekali lagi proses pengembangan, dan kita biarkan dia rehat sekali lagi. Jadi dia 2 kali rehat. Okay? Dan selepas dia dah dibiarkan rehat, kita akan goreng ataupun bakar donat tadi. Okay? Okay, so habis tadi kat situ nak sediakan donat. So ini cikgu buat dalam bentuk peta alir. Okay, ini adalah sejenis peta icing. Peta alir prosedur menyediakan dough terus, okay, ataupun straight dough method, okay, yang menggunakan hanya sekali saja bancuhan. Okay, yang pertama kita campurkan bahan. Semua bahan yang ada kita campurkan. Apa bahan donat? Kita ada tepung kan? Kita ada tepung, kita ada susu tepung, apa lagi? Kita ada yeast, kita ada air, kita ada lemak. Semua tu kita campurkan sekaligus dan kita adun. Okay, kita uli dan kemudian kita biarkan dough yang dah sempurna itu, dah capai tahap elastik, kita biarkan untuk proses fermentasi kali pertama. Okay, kita biarkan dia rehat supaya dia mengembang. Okay, fermentasi kali pertama. Selepas dia mengembang, ikutlah berapa lama masa dia nak kembang tu kan. Cikgu dah bagi tahu tadi, lebih kurang 2 jam setengah, ataupun dia bergantung kepada yeast dan juga bergantung kepada suhu. Okay? Kalau macam kita biarkan pada suhu bilik, dia mungkin lambat sikit banding kalau kita guna proofer. Ingat proofer, mesin pengembang dough. Okay? Dan selepas itu, bila dia dah kembang cantik, kita akan bentukkan donat macam apa yang kita nak, ikut cita rasa kita lah. Dan selepas bentukkan donat, kita akan
biarkan donat itu menjalani proses fermentasi kali kedua. Biarkan dia rehat lagi sekali, biar dia relax. Kemudian barulah kita goreng ataupun bakar donat tu. Maksudnya dah sedialah untuk hidang, okey. Digoreng, dibakar, lepas tu ikutlah kita nak letak gula ke, nak letak coklat ke, nak letak badam ke, nak buat kemasan apa, terserah pada kita. Okey. So selesailah prosedur mengadun dough terus ataupun straight dough method. Okey, ini adalah kaedah mengadun dough donat yang paling mudah, yang paling senang dan lebih cepat. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita dah belajar tentang kaedah mengadun dough donat. Cikgu bagi tahu kita akan belajar dua jenis kaedah, kaedah dough terus dan juga kaedah dough span. Hari ini kita dah belajar tentang kaedah dough terus. Okay, yang paling mudah, yang paling senang, kita campurkan sekaligus, fermentasi 2 kali dan selesai selepas kita goreng ataupun bakar. Okey, sekian saja dulu proses PDPR kita hari ini untuk tajuk penyediaan donat, bahagian pelaksanaan penyediaan donat. InsyaAllah kita akan jumpa lagi selepas ini di kelas akan datang untuk belajar satu lagi kaedah menyediakan dough donat. Okey, sehingga itu kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.